بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو حبيبه وصفيه وخليله. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat zahir, nikmat batin, dan antara nikmat yang terindah yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah nikmat yang ma'rifah, sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah satu nikmat. Bahkan nikmat itu sangat-sangat istimewa kerana kita kembali kepada ridha-Nya, kembali pada rahmat-Nya, kembali kepada kehendak-Nya, kembali kepada aturan-Nya, dan kembali kepada apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih lagi, setelah Allah Subhanahu wa taala membawa kita kembali kepadanya, maka itu tidak lain melainkan membawa kita kepada keselamatan, membawa kita kepada keamanan, ketenangan, kebahagiaan, kegemilangan, kecemerlangan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Bagaimana keadaan sekalipun kita hidup di atas dunia ini, tidak ada seseorang pun yang akan pergi ke akhirat, melainkan mereka itu adalah diistilahkan kembali ke akhirat. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa ilaihi raji'un, kepadanya lah semuanya manusia kembali. Tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya lah manusia pergi. Sesama kita atas dunia, dia pergilah ke sana, pergi ke sini. Tetapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak kata kita pergi kepada Allah, tetapi yang lebih tepat adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih-lebih lagi apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali mendapatkan mahabbah setelah kita mengenal ma'rifatul mahabbah, makna kembali mendapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita mengenal artinya cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada cinta Allah Subhanahu wa ta'ala pula yang dimaksudkan adalah hati kita ada kesinambungannya, sehingga hati itu merasai benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama dengan kita, sehinggalah kita melaksanakan dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu wasilah perantaraan untuk kembali ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara syukur kepada Allah. Sebab kita lihat pada pemikiran manusia amnya, semuanya mahu ke sana, mahu ke sini dengan maksud istilah pergi. Manusia keluar daripada rumahnya dan pergi ke sana kemari. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia mendidik jiwa kita, diri kita, kita tidak pernah keluar untuk pergi,
tetapi kita keluar untuk kembali. Itu perbezaan dia. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Islam itu adalah ad-din, agama, al-fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua manusia lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu adalah Islam. Semua yang lahir Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, jangan kamu mati melainkan mati Islam. Apa maksudnya? Janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan diri kamu telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan cara kepada aturannya, kembali dengan cara mengakui bahawasanya segala-galanya semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada kita dengan nikmat yang besar. Antara nikmat yang besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat dunia. Antaranya adalah nikmat kesihatan. Akalnya dapat berfikir dengan akalnya insan, sehingga berbeza akalnya itu dengan akalnya haiwan. Dan begitu juga antara nikmat dunia yang besar yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mal, itulah harta benda, tetapi dengan cara yang al-halal, dengan cara yang halal. Itu semua adalah satu nikmat, sehingga kita merasai nikmat tersebut. Kita merasai nikmat kenderaan yang kita naiki. Seperti mana pada zaman dulu mereka mengetahui berbezanya menaiki unta, berbeza menaikinya kuda. Kalau dikatakan antara naik ini akan unta, naiknya akan kuda, mana rasa lebih nikmat? Lalu ada yang mengatakan bahawasanya kami lebih merasai nikmat pada tunggangan kuda berbanding menunggangi unta. Hari ini dia jauh lebih besar lagi. Ada seseorang yang diberi nikmat dengan kenderaan, sehingga dia berada dalam kenderaannya seperti mana berada dalam kapal terbang, keselesaannya. Ada juga di antara mereka merasa nikmatnya akan berkenderaan itu sedang-sedang saja, sederhana saja. Boleh dikatakan kalau dia duduk 2 jam terasa sakit punggung dia. Tapi ada juga nikmat yang mana seseorang tidak merasai apa-apa pada punggungnya walaupun berpuluh jam atasnya. Itu semua adalah nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat-nikmat ini semua kelak nanti ditanya kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila seseorang itu telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali pada ma'rifatullah, maka dia akan mengetahui sebesar-besar nikmat juga adalah nikmatud din, nikmat dalam agama, seperti mana amal, seperti mana ilmu, seperti mana taqwa, seperti mana ma'rifatullah. Itu semua tidak lain melainkan adalah kurniaan nikmat daripada nikmat-nikmat yang agung yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengajar erti syukur kepada kita. Tak kala mana kita melihat selain daripada Islam, dengan cara mereka beribadat, dengan cara mereka bermunajat pada berhala mereka, hanya sekadar berupa batu, kayu, patung,
Yang sebahagian mereka mengatakan itulah Tuhan mereka. Itu bukan satu nikmat, itu syahwat. Tapi nikmat adalah Islam, nikmat pada agama tidak lain. Dia mengenal apa itu amal, apa itu ilmu. Dia mengenal apa itu ketakwaan. Dia mengenal apa yang dikaitkan dengan ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nikmat yang tiga yang agung, yang besar juga yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah nikmatul akhirah, nikmat akhirat. Seperti mana Allah subhanahu wa ta'ala memberi pahala yang sangat-sangat banyak, sedangkan amal soleh kita tidak banyak. Kita ambil satu contoh saja, nikmat di sudut nikmat akhirat. 10 malam yang terakhir kita bangun, kita bermunajat, kita salat, kita tilawatul Quran, kita zikrullah. Lalu pada malam tersebut datangnya Lailatul Qadar. Kita sebut malam Lailatul Qadar. Sama ada kita tahu ataupun tidak, tetapi Allah takdirkan kita untuk memperolehi Lailatul Qadar, pasti kita mendapat ganjaran pahalanya. Lalu apakah pahala yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, dia akan diberinya ganjaran seolah-olah telah beribadah lebih 1000 bulan. Lebih 1000 bulan itu bersamaan lebih 80 tahun. Abdullah bin Mas'ud dia mengira 83 tahun 4 bulan. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang fadilat keistimewaan umatnya dengan Lailatul Qadar, terlebih dahulu Rasulullah diberitahu Jibril. Lalu Rasulullah bagi tahu kepada umatnya, "Ya Muhammad, aku kabarkan kepadamu tentang amal ibadah Bani Israel. Bukan semua, sebagian kecil saja. Ada di antara mereka pada waktu siang dia keluar berjihad fi sabilillah selama 1000 bulan. Menjelang malam dia bangun untuk beribadah kepada Allah 1000 bulan. Lalu Rasulullah SAW bercerita kepada sahabat Rasulullah di lidahnya menyebut, "Subhanallah, ya Rasulullah, siapa di antara kami mampu mengamalkan ibadah siang dan malam berterusan istiqamah sampai ke 1000 bulan ya Rasul?" Kerana mereka memandang pada usia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus menerus ibadah siang dan malam lebih daripada 1000 bulan, lebih daripada 80 tahun kita sebut itu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan surah, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Malamnya Lailatul Qadar itu bila datang maka jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda juga, "Man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Riwayat yang lain, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa bangun beribadah pada malam ataupun belum malam Lailatul Qadar, hanya bangun secara umum, diberi keampunan oleh Allah atas dosa-dosa dulu. Ini sungguh satu nikmat, kerana kita mengakui banyaknya dosa yang terdahulu yang pernah kita lakukan. Lalu Allah menerima ibadah kita, lalu digugurkan dosa-dosa tersebut. Itu kan satu nikmat yang sungguh-sungguh agung. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bangun dan malam itu Lailatul Qadar,
Maka Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan atas dosa-dosa yang terdahulu dengan syarat imanan wa ihtisaban. Iman dan juga pengharapan yang besar kepada Allah. Maksud pengharapan di sini adalah tidak lain dengan niat kembali kepada ridha Allah. Itu masuk wahtisaban. Yang dimaksudkan imanan adalah beriman terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah. Yaqin. Setiap ibadah itu ada ganjarannya, yaqin. Seperti mana segala nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu wajib disyukuri. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ma'rifatullah, kerana dia ada dalam nikmatuddin, nikmat dalam agama. Dan kita wajib mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara iman, meyakini bahawasanya semuanya itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada perantaraannya, tanpa ada kekuasaan selain daripada Allah, tanpa ada kekuatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi yang memilih kita untuk jadi orang Islam, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memilihnya. Seperti mana Nabi tidak memilih sesiapa di antara manusia jadi kafir. Sifat seorang Nabi Rasul bukan mahu mengkafirkan manusia, membawa manusia kepada kesyirikan, tetapi sifat seorang Nabi Rasul adalah membimbing manusia kembali kepada agama. Kembali kepada agama tidak lain melainkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita agama. Jadi dalam Islam kita wajib bersyukur sekerana kita orang Islam. Dalam Islam kita wajib bersyukur untuk menguatkan iman. Dalam Islam wajib kita bersyukur adalah untuk menambah lagi ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan menambah lagi ma'rifah, tambah lagi ma'rifah setelah lagi kita syukur. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat ini kepada kita lagi dan lagi, berterusan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti untuk memberi hidayah kepada kita, taufik dan juga inayah dan juga ma'rifah. Disebabkan kita adalah orang yang mengetahui Islam, iman dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk dalam hal ini apabila seseorang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kembali memikirkan akan alam semesta yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain itu semua adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Oleh kerana itu dalam perjalanan alam ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya mengikut perjalanan akal dan keadaan manusia itu sendiri. Pada zaman yang terdahulu, kita ambil pada zaman 1000 tahun dulu, kita tidak menghadapi kehidupan seperti mana manusia 1000 tahun dulu, yang mana kehidupan mereka tidak seperti mana kita hari ini. Bahkan pada zaman dahulu dikatakan mereka ada kursinya, tapi kursi mereka bukan seperti mana kursinya kita. Pada zaman yang terdahulu ada kenderaannya, tetapi 1000 tahun dulu tidak pernah wujud kenderaan seperti mana kenderaan kita. Pada zaman dahulu ada tempat makannya, tetapi tidak sama seperti mana tempat makan kita. Bahkan pada zaman dulu pun ada memasak, tapi dapurnya, pinggan mangkuknya
mungkin belanganya, tempat untuk memasak rotinya, menggiling rotinya tidak sama seperti mana zaman hari ini. Dia berbeza. Bila berbeza, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi melalui perbezaan tadi akan nikmat. Sehingga apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wujudnya perbezaan di sudut zahiriyah, keadaan zahir. Walaupun begitu, tetap juga rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu perlu berjalan sama. Pada zaman Rasulullah, mereka juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersyukur kepada Allah. Kalau kita lihat, kita baca sejarah kehidupan orang-orang dulu, bahkan telah sampai kepada kita sejarah kehidupan orang-orang yang 100 tahun, 200 tahun sebelum kita hari ini. Bahkan kalau sekiranya kita rasa terlalu jauh, kita boleh lebih hampirkan orang yang hidup 60 tahun, 70 tahun sebelum ini. Kita lihat bagaimana kehidupan kita pada hari ini dibandingkan kehidupan zaman yang saya masukkan 60-70 tahun dulu. Mungkin juga boleh dikatakan pada zaman 40 tahun yang terdahulu. Sehingga apabila kita melihat, kita berada, maka kita tidak melihat elektriknya, pipe airnya, saluran airnya. Bahkan sampai peringkat pernah kita masuk ke dalam kampung kita, kita tak pernah menjumpai walaupun sebiji kereta. Orang-orang yang terdahulu sebelum pada kita, apatah lagi mereka yang sempat hidup pada zamannya Jepun dulu, sehingga pernah mereka dua mata mereka melihat tentera Jepun melakukan kezaliman, penganiayaan kepada kita. Ada di antara mereka dibunuh, rumah-rumah dibakar, makanan-makanan kita diambilnya. Hanya soalan, adakah itu satu nikmat? Zaman yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keganasan itu, kezaliman itu, adakah sebuah nikmat bagi umat Islam pada ketika itu? Lalu kita lihat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diuji oleh Allah. Sewaktu Rasulullah di Makkah, Nabi juga pernah di pulau bersama ahli keluarganya, keturunannya dan orang-orang yang telah beriman. Hampir 3 tahun tidak merasai gandum walaupun sebiji. Makanan itu adalah daun-daun kering, daun-daun yang mana boleh dimakan, kulit-kulit kayu, dan begitu juga kulit binatang seperti mana kulit unta-unta yang mati kelaparan, kehausan, diambil kulitnya lalu direbus sehingga mengembang lalu dijadikan makanan. Ini ada dalam Sahih Bukhari tentang kehidupan Rasulullah, di mana Rasulullah pernah dihalau masih lagi dalam keadaan kota Mekah di satu tempat. Lalu bagaimana pula kehidupan orang Melayu kita? Tidak pernah dihalau kerana itulah tempat kita. Orang luar datang memerangi kita. Hanya soalannya zaman Rasulullah dengan zaman yang dimaksudkan tadi, ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adakah itu satu nikmat? Di sini yang perlu kita memahami, sebahagian orang apabila dia merasainya keujian itu adalah satu nikmat. Bagaimana dia memahami itu satu nikmat? Dia melihat ganjaran dan pahalanya. Telah disepakati oleh ulama-ulama kita lagi besar, ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang hamba, maka lagi besarlah pahalanya di sisi Allah. Barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelaparan, laparnya itu menyebabkan dia diberi keampunan daripada dosanya. Dengan kesabarannya diuji oleh Allah. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran,
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Benar-benarlah kami akan menguji kamu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Rasa takut, rasa lapar, sehingga kekurangan, kehabisan akan apa yang ada di tangan kamu, sehingga buah-buahan yang kamu simpan juga habis. Bila dah habis, dah tak ada buah yang lain. Lainlah manusia kalau makan, kemudian ada lagi yang lain, ada simpanan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan benar-benar kamu akan diuji sehingga tak ada dah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa basyiri sabirin, berita gembira bagi orang-orang yang sabar, iaitulah apabila mereka ditimpunya ujian-ujian tadi, lalu mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah kalimat tarjih yang dikaitkan kembali kepada Allah. Bila dia memahami ujian yang datang tadi tidak lain untuk membawa dia kembali kepada Allah. Bila dikaitkan kembali kepada Allah, dia fahami kembali pada redha Allah. Ini menunjukkan setiap ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ujian itu adalah untuk redha-Nya kepada hamba-Nya. Ujian itu adalah satu kurnia rahmat-Nya kepada hamba-Nya. Oleh kerana itu, kita pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyimpan, tapi kehabisan dengan ujian-ujian yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Ada seseorang yang jatuh takut, walaupun kewajipan takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah kata kamu diuji takut. Takut di sini kata ulama bukan bersifat mazmumah, tercela, tetapi Allah yang menguji sehingga dia meletakkan sifat takut dalam diri kita. Sifat takut yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita meleburkan dosa-dosa kita. Apa yang kita takutkan? Adakah kita takut pada makhluk? Adakah kita takut pada tentera Jepun? Hakikatnya tidak. Tapi Allah menguji kita. Ketakutan yang dimaksudkan adalah kita takut sekiranya dengan ujian-ujian itu kita tidak mendapat redha Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita khawatir sehingga kita perlu mengikutnya agama mereka. Pada ketika itu tentera Jepun sama pemikiran macam komunis. Dia bukan ada agama, dia kepercayaannya ananisma, kepercayaan nenek moyang, kepercayaan kalau sekiranya seseorang mati, kalau bunuh diri, ada kehidupan setelah dia bunuh diri. Tapi kalau dia mati tanpa membunuh diri, dia tak jumpa satu kehidupan yang indah buat dia. Itu pasal dengan peristiwa kamikaze itu, mereka berani melakukannya kerana mereka tahu apabila mereka buat, maka mereka akan menjumpai satu kehidupan bahagia setelah mati. Mereka dijanjikan oleh ketua-ketua mereka begitu, lalu akhirnya dalam Islam tidak sama sekali. Seseorang membunuh diri kerana apabila selesai membunuh diri, maka dia akan mendapat kehidupan yang tenang abadi. Sedangkan tidak sama sekali, tetapi dia akan disiksa seperti mana dia lakukan suatu di dunia. Seperti mana hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang membunuh diri dengan pedang, ditusuk di perut, dadanya, lalu kata Rasul dia akan dimasukkan ke dalam neraka, lalu diberinya satu pedang, lalu diperintah menusuk akan dadanya, perutnya, seperti mana dia lakukan di atas dunia itu. Barang siapa yang membunuh dirinya daripada melompat pada satu tempat,
yang berada di atas lompat ke bawah, mati dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam neraka, lalu nanti dia akan lompat lagi di dalam neraka. Begitu berterusan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia menguji kita, tidak lain agar kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Kita perhatikan ayat yang saya bacakan tadi. Orang yang diuji tadi, khawf, ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah kata tadi, orang-orang yang diuji tidak lain melainkan Allah sedang mengajar erti kesabaran. Seperti mana terdapat dalam hadis sahih, seseorang yang celik mata, Allah uji dia sehingga Allah mengambil pandangan matanya, maka dia tidak dapat lagi melihat. Tapi dia sabar. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata Rasulullah, Allah Tabaraka Wa Taala berfirman, hamba-Ku yang aku mengambil penglihatannya lalu dia sabar, dia redha, maka Ku beri syurga padanya. Sebagian kata ulama, kesabaran itu membawa pada masuk syurga tanpa hisab. Seseorang doa kepada Allah, ya Allah masukkanlah aku ke dalam syurga tanpa hisab. Allah mustajabkan dengan cara dia menguji. Ujian dengan menghilangkan penglihatan. 50 tahun dia melihat alam yang cantik ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menguji dia. Dia sabar, maka mustajab doa dia akan masuk syurga tanpa hisab. Kerana itu kita tidak menyebut pahala ibadah solat, pahala ibadah puasa, haji, umrah, sedekah, nuntut ilmu, amal. Kita hanya menyebut pahala sabarnya dia dalam menanggung menghadapi ujian. Lalu dia kembali kepada Allah melalui dengan apa yang disabdakan oleh Rasul tentang janji-janji itu. Ini tidak lain, kalau kita fahami, sebahagian orang yang memahami, itu adalah satu nikmat. Dia merasai satu nikmat apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengujinya, ju', rasa lapar. Allah nak semua orang Islam yang mukallaf kena rasa lapar, rasa. Secara logik lah, kita dengan ahli keluarga kita sebagai ketua keluarga tidak boleh membiarkan anak-anak kita lapar. Kena wajib menafkahi mereka, bagi makan kepada mereka, wajib kan. Tapi Allah Tuhan kita, dia menguji kita, tidak boleh makan, rasa lapar. Kalau bukan satu perintah daripada Allah, agak pelik juga dalam Islam kita kena buat begitu. Tapi kalau perintah Allah, kita laksanakannya kerana dapat redha Allah, keampunan Allah dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang besarnya. Idkhul minan nar, kata Nabi, kebebasan daripada api neraka. Mudzakarah, hisab, muhasabah diri. Adakah kamu mahu masuk syurga? Mahu, tapi nama kamu sedang berada dalam neraka. Masya Allah, pengharapan besar nak masuk syurga, tapi namanya ada di neraka. Adakah kamu perlu berputus asa kerana itu? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, la tayasu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa atas rahmat Allah. Jangan putus asa. Turun naik Quran menegur kita. Lalu apa maksudnya di sini? Maksudnya ada Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang kepada kita untuk masuk surga melalui rasa ju', rasa lapar di siang hari, dan Allah fardukannya, maksudnya pada bulan Ramadan. 360 hari, tolaklah 30 hari, maknanya 330 hari kita boleh makan kenyang.
Allah uji kita siang hari, lapar. Dikaji orang, rupa-rupanya selain pada Islam pun berpuasa, tapi cara mereka. Akan tetapi dalam semua agama tidak ada satu agama yang boleh berpuasa yang bertahan selama boleh 2 jam je. Islam tidak. Selain pada Islam, mereka diajar puasa menahan diri pada makan dan minum, dia boleh tahan 2 jam je. Lepas tu dia kena makan agama lain, kerana tak tertahan laparnya. Kerana Nabi beritahu orang kafir makan dengan 7 perut. Seolah-olah satu perut dirasai macam menanggung 7 orang yang lapar dalam perut dia. Tak tertanggung. Kita pula diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terbitnya fajar sadiq sampailah terbenam matahari, berapa jam? Ada negara yang Allah Subhanahu Wa Taala menguji mereka berpuasa 20 jam, 18 jam. Kita tak sampai begitu. Bahkan ada negara diuji oleh Allah, dia berpuasa selama 21 jam. Akan tetapi ada pula negara yang sekadar dapat berpuasa 4 jam je, yang 5 jam pun ada. Itu kalau sekiranya musim sejuk. Kalau musim panas, dia akan berpuasa sampai 18 ke 21 jam. Orang tanya umat Islam di sana, adakah kamu mampu berpuasa selama tu? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah buat kami untuk berpuasa selama itu, kerana Allah telah memberi nikmat kepada kami. Sebelum itu dengan nikmat kami boleh makan je. Lalu di situlah Allah menguji kita, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i, sehingga kata ulama tafsir, ju'i puasa Ramadan. Semua sekali umat Islam ambil bahagian untuk merasainya, walaupun dia sultan, raja, anak raja sekalipun. Semua mengambil bahagian. Mengapa agaknya? Agar dia perlu melepaskan rasa rajanya, rasa sultannya, anak raja dia dalam diri dia. Allah menguji. Secara logik lah, takkanlah seorang yang mana memang boleh makan lalu diharamkan makan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kita makan waktu tu, walaupun makanan depan kita halal. Lalu di sinilah kita lihat bahawasanya yang lebih besar perintah adalah Allah, bukan perintah kita. Tetapi kita lihat balik natijahnya, kesannya di akhirat adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah menyebabkan penyesalan yang besar juga pada mereka yang enggan berpuasa Ramadan. Bukan dia sakit, bukan bermusafir, memang dia tak berminat nak puasa Ramadan. Akhirnya apabila dia berada di akhirat kelak, maka dia tidak akan mendapat kedudukan istimewa di sisi Allah. Apatah layak lagi untuk masuk syurga, disebabkan dia tidak melayakkan dirinya untuk merasai ujian-ujian tersebut. Apabila kita ada ma'rifatullah, ada ilmu, maka kita memahami ujian ini rupanya adalah satu nikmat daripada Allah. Apa lagi amalan yang boleh melayakkan kita ke syurga Allah? Secara logik macam-macam amal, tetapi tetap kita fikir, adakah layak ku beramal lalu boleh masuk syurga? Lalu Allah bagi kita ujian. Rupa-rupanya kebanyakan orang yang banyak masuk syurga, yang selamat di akhirat, adalah orang yang besar ujiannya, bukannya orang yang terus melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi orang yang menghadapi ujian-ujian itu tapi tidak melupakan ibadah kepada Allah. Rupanya itu adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bagi orang yang memahami, rupanya ujian adalah satu nikmat, musibah satu nikmat, bala satu nikmat.
Kerana itu semua menyebabkan manusia kembali kepada Allah, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, kembali balik pada peraturan Allah, kembali pada landasannya, kembali pada hukum hakamnya, kembali kepada redha, rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu oleh kerana itu Rasulullah SAW orang yang paling memahami, Nabi paling besar ujian. Tapi apabila Nabi diuji, lalu keluar pada lidah Nabi, Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala ujian-ujian, ala kulli hal, atas segala-galanya. Nabi tak kata ujian lapar, ujian perang, tapi Nabi kata ala kulli hal, seluruh kali. Nabi orang yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bahawasanya kalau ditanya pada zaman Nabi siapa orang paling rasa lapar, adakah ahli sufah? Ahli sufah yang duduk dekat serambi masjid Nabi, beratus-ratus orang. Mereka muhajirin ataupun orang yang baru masuk Islam, tidak ada rumah tangga, pakaian mereka hanya satu helai. Apa yang mereka perlu lakukan? Mereka perlu lakukan apa yang diperintah oleh Rasul. Nabi kata pergi, pergi. Nabi kata mari, mari. Nabi kata perang, mereka perang. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan ahli sufah lah Nabi menyebut, orang yang diuji ini semua ni 500 tahun masuk syurga sebelum orang yang kaya. Bagi orang yang mengharapkan untuk masuk syurga, maka dia rela diuji oleh Allah. Rela di sinilah dia meredai atau ujian yang diuji oleh Allah. Itulah kisah para waliullah. Apabila mereka merasai tenang, nak makan apa dapat, sangat-sangat risau kerana mereka tak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat risau. Kita hari ini lain. Apa yang diuji oleh Allah, tetap kita kata musibah dan bala kerana dosa-dosa kita. Akan tetapi kalau kita lihat juga bahawasanya ada saja tempat di situ ramai orang yang bertakwa, tapi Allah menguji juga. Di situ ada Nabi, ada Rasul, di situlah Allah menguji. Lebih besar daripada ujian yang tak ada Nabi Rasul. Di situ orang yang paling mengenal Allah dan Rasul, lalu di situlah paling besarnya ujian daripada tempat-tempat orang yang tak kenal Allah dan Rasul. Ini maksudnya apa? Maksudnya bukan semua daripada bala musibah hasil daripada kejahatan kesalahan manusia, tapi ada juga musibah yang diuji oleh Allah kepada hamba-hamba yang dia sayang, untuk membesarkan lagi redha dan kasihnya. Oleh kerana itu, ulama apabila ditanya adakah segala musibah dan bala kerana dosa-dosa ataupun daripada perbuatan tangan-tangan kita, ya, dengan ayat ini. Tetapi juga Allah menguji kita bukan kerana dosa dan salah kita, tapi Allah menguji kita agar kita merasai selain pada ketenangan dan juga keamanan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakutan kerana kita beriman. Kita lihat Rasulullah, seorang Nabi, seorang Rasul yang besar mukjizatnya berbanding Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang lain. Kita diberi oleh Allah Al-Quran sebesar-besar mukjizat yang masih ada, tetapi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita, kalau kita ada Quran, kita tidak diuji. Salah. Orang yang ada Quran lah akan diuji. Jangan bimbang, ini kawasan penduduk orang-orang soleh, kita akan selamat di sini. Penduduk di situlah yang paling besar ujian. Pada zaman dulu di Baghdad, Iraq sana,
Kebanyakan waliullah di sana, kebanyakan orang-orang saleh, orang alim. Penduduk awamnya pun macam kita hari ni orang alim dah. Sebagian manusia beranggapan bahawasanya barang siapa nak selamat lari pergi ke Baghdad. Ramai orang hijrah pergi ke Baghdad, beranggapan Baghdad lah negeri yang mana bebas daripada musibah-musibah. Lalu diceritakan dalam beberapa kitab, datangnya kafir, musuh, membunuh di antara mereka. Kemudian pula dengan galib, kita tak boleh menguruskan jenazah-jenazah itu. Itu ujian. Yang mati orang saleh tak boleh diuruskan jenazah itu. Dibiarkan, dibiar, lalu datangnya akan kuman-kuman sehingga merebak daripada orang soleh tadi. Keluar kuman yang kita kata adalah seperti mana wabak. Lalu wabak itu menyerang orang-orang soleh yang masih hidup, mati orang-orang soleh, sehingga dah di sana habis mati orang-orang soleh. Bukan disebabkan orang kafir datang memerangi penduduk Baghdad yang saleh, tapi kerana wabak matinya orang-orang yang saleh. Di sudut logik akal, zalimnya mereka. Tetapi di sudut hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mati kerana wabak maka dia syahid. Syahid tidak ada azab kubur. Syahid boleh masuk syurga tanpa hisab. Itu adalah pahala syahid, kata Rasulullah. Lalu orang-orang saleh, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan musibah agar mereka segera kembali kepada Allah. Tak perlu nak hidup lagi. Kalau sekiranya mereka hidup, mereka diuji juga sekarang ni. Allah memustajabkan doa mereka tak kala mana mereka berdoa, ya Allah, matikanlah kami sebelum datangnya fitnah-fitnah kepada kami. Rupanya itu doa Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat, ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu amalan-amalan yang baik saja, wa tarkal munkarat, dan dapat meninggalkan amalan-amalan yang munkar, wa hubbal masakin, sehingga kami pun dapat mencintai orang-orang miskin, agar Engkau mengampuni kami, menerima taubat kami, antaghfir lana wa tatuba alaina, wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Apabila datangnya satu kaum nak buat satu fitnah, maksudnya adalah kezaliman, kejahatan, Nabi sendiri berdoa fatawaffana, maknanya wafatkan kami sebelum kami terkenanya fitnah tersebut. Maksud fitnah adalah datang si kafir mahu mengkafirkan kita. Itu doa Rasulullah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tu adalah hadisnya sahih. Nabi tidur satu hari, Nabi terlewat bukan untuk bangun subuh, untuk solat subuh. Nabi terlewat kerana Allah Subhanahu Wa Taala sedang mewahyukan Nabi sesuatu, dan berupa doa. Doa tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, Allah kemudiannya mengajarku sebuah doa. Itulah doa yang saya bacakan tadi. Idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala syahidkan mereka, bukan dengan pedang, dengan wabak, kerana datang daripada Allah. Untuk dia mendapat pahala syahid daripada Allah, maka mereka semua segera kembali kepada Allah dan mendapat syurga pun segera. Ini apa? Ini adalah sebuah nikmat. Kalau datanglah malaikat, wahai hamba Allah, Allah menjanjikan kamu syurga sekarang ni, akan tapi dengan syarat aku mengambil nyawamu terlebih dahulu. Lalu diperlihatkan syurga, taman-taman syurga, kenikmatan syurga. Lalu dia kata, ambillah. Kerana apa? Kerana janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kerana perlu diuji, seperti mana para sahabat Nabi sedang berada di lapangannya peperangan itu, di tengah padang pasir itu.
tiba-tiba terbau haruman yang sungguh harum. Kemudian diperlihatkan depan mata mereka itu adalah syurga. Lalu mereka berlari ke arahnya. Ke arahnya itu, apa yang mereka lihat? Rupanya musuh di sana. Mereka pun berjuang sehinggalah mereka syahid, dibunuhnya musuh. Apa maksudnya? Disebut dalam riwayat, sebelum para sahabat syahid dalam medan peperangan, mereka dah diberi bau yang harum, haruman syurga, sehingganya semerbaknya haruman syurga sampai ke mereka. Bau syurga sehingga diperlihatkan oleh Allah depan mata mereka adalah syurga. Lalu kalau orang begitulah, itu yang dijanjikan oleh Allah, adakah dia akan lari daripada medan peperangan? Tidak, dia akan perang sehingga dia syahid. Itu dicerita dalam riwayat. Kamu ke mana? Berlari-lari, kami melihat syurga Allah di hadapan kami. Kemudian mereka perang dan tak kembali, tak pulang, kerana mereka syahid di lapangan peperangan tersebut. Lalu kalau kita fikir dari sudut ma'rifah, rupa-rupanya ini adalah satu nikmat yang agung diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi manusia akhir zaman memahami itulah kezaliman yang dilakukan, lalu kita dizalimi. Rupanya itu adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ditulis dalam sejarah, kita dianiaya, kita dizalimi. Sedangkan kehidupan orang mukmin diuji oleh Allah sehingga mati dia tanpa dizalimi pada hakikat, kerana Allah Subhanahu Wa Taala merahmati. Zalim dengan rahmat berbeza. Nampak pembunuhan secara zalim, tapi di sisi Allah redha dan rahmat. Redha dan juga rahmat. Itu pasal dalam Islam kita lihat akhlaknya Islam. Kerana redha Allah dan rahmat Allah, orang tu bunuh kita, lalu dia bertaubat, dia masuk Islam, kita tak membunuhnya kembali. Mengapa agaknya kita redha kita dibunuhnya dia, kemudian dia masuk Islam, kita tidak membalas dendam untuk membunuhnya. Kita lihat akhlak Islam yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Washi, dia membunuh Sayyidina Hamzah. Dia masuk Islam, bertemu Rasulullah, Nabi melihat, alhamdulillah dia masuk Islam. Nabi tidak perintah, ya Washi, kerana kau telah membunuh kami, maka tidak menggugurkan akan hukuman bunuh untukmu, walaupun kau dah masuk Islam, engkau harus dibunuh. Kalau tidak, maka engkau berkali syurga walaupun dah masuk Islam. Tidak, Rasulullah SAW tidak membunuhnya. Termasuk Abu Sufyan, ketua musyrikin, dialah yang berkelompok, dialah jadi ketua untuk membunuh umat Islam. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dia ketuanya. Dia upah orang, bunuh orang ni, bunuh orang ni. Tapi dia masuk Islam tidak menyebabkan dia ditangkap dan dibunuh. Begitu juga Hindun yang suruhnya Washi bunuhnya Hamzah. Lalu di sinilah kita mendapat jawapan dalam Islam, bahwasanya ujian itu mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun secara akalnya, secara logik macam nampak alangkah ngerinya kematiannya itu. Dia dizalimi untuk memisahkan rohnya. Tapi bila rohnya keluar bukan dalam keadaan zalim, rohnya keluar dalam keadaan redha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Allah turunkan ayat Quran. Para sahabat itu bila syahid, Allah kata dia masih hidup. Allah tak kata mati. Bal ahya, bahkan mereka sedang hidup. Dan mereka sedang menunggu-nunggu di antara sahabat-sahabat, teman-teman mereka yang sedang berjuang agar mereka pun syahid, kerana mereka telah mendapat kedudukan istimewa setelah syahid. Bahkan kata Nabi, mereka masih hidup dalam barzah. Mereka datang kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah kami kembali di atas dunia, sebab kami nak pergi jihad untuk syahid lagi.
Sebab kita kaitkan syahid ini adalah sebuah kematian. Kalau jentik tak mati, tikam pisau kecil pun mungkin tak mati. Ini sampai mati. Sampai mati. Lalu disudahkan kalau orang tu kalau dah cara begitu sampai mati, alangkah sakit dan tersiksanya dia merasainya. Kita kata, tapi Rasulullah kata, sesungguhnya syahid yang dirasai, iaitulah sakit yang dirasai bagi orang yang syahid, seperti mana serangga yang menggigit saja. Tikaman musuh atas dadanya, perutnya, anak panah musuh terkena kakinya, kerana dia itu syahid, maka kata Rasulullah itu satu nikmat buat dia. Tapi dah tak ada dah lagi nyawanya, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu nikmat, kerana rasa sakit yang dirasai seperti mana kita kata dah digigit semut kecil tu je. Tak terasanya satu kesakitan sehingga menanggungnya setelah mati pun masih rasa sakit. Itu yang kita kena fahami pada ma'rifah. Bukan semua sakit itu sakit, tapi sakit itu satu nikmat. Ada seseorang kita tanya mengapa tak rawat sakitnya, kan boleh dirawat. Lalu dia mengatakan, kalau sekiranya saya sihat, saya lupa. Kalau saya sihat, saya joget aja. Allah uji saya sihat, Allah Subhanahu Wa Taala uji saya sakit, tak pergi joget lah. Kenapa mata ni tak dirawat? Kan boleh dirawat. Saya redha lah Allah ambil kedua mata saya, sebab Allah menjanjikan syurga buat saya. Dekat Mesir ada seorang anak kecil, dia dapat hafal Quran sampai dia dewasa. Kita interview dia, dia hafal Quran tapi dia buta. Interview dia, tanya dia, kalau tengok mata ni boleh dirawat, boleh celik ni, kalau ikut doktor pakar, nak tak dirawat? Kata tidak mahu. Kenapa pula tak mahu? Mata ni boleh dirawat, boleh melihat keindahan alam. Lalu dia mengatakan, saya menghafal Quran dalam keadaan buta. Saya khawatir kalau Allah mengembalikan penglihatan saya setelah maknanya dirawat, saya khawatir di akhirat mata saya tak berjaya nak bagi syafaat, nak berhujah depan Allah. Biarlah mata saya ni dapat memberi syafaat di akhirat, berhujah di hadapan Allah bahawasanya dia menghafal Quran dalam keadaan tak melihat. Itu satu hujah di akhirat. Dan orang interview tu menangis dia. Ada seorang syekh kat situ pun menangis. Mengapa agaknya? Sebab itu adalah hujah dia di hadapan Allah. Dia redha sampai dia mati dalam keadaan tak dapat melihat alam, bahkan keluarganya sendiri, tapi dia mengetahui nanti dia akan melihatnya di akhirat ahli keluarganya. Betapa sabarnya dia untuk melihat ahli keluarganya di akhirat. Walaupun tak dapat melihat keluarganya, ibu ayahnya, adik-beradiknya di atas dunia. Bukankah itu hakikat orang sabar? Orang yang sabar bukan menunjukkan lagi seminggu je, sabar je, baik saya sabar. Bukan. Orang yang sabar hakikatnya adalah dia boleh sabar sampai dia mati, sampai dia dibangkitkan di akhirat. Itulah maksudnya wasab wa basyiris sabirin. Berita gembira bagi orang yang sabar. Apa maksudnya? Di sudut Arabi bahasa Arab, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat. Wala nabluwannakum maksud benar-benar kami akan menguji kamu berterusan setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan. Itu maksud wala nabluwannakum. Seperti mana kita pun kalau bukan bulan puasa ni diuji oleh Allah, rasa takut. Kita bukan dalam bulan puasa pun diujinya lapar. Lapar dengan takut dua perbezaan, tapi kalau dah berjalan sama-sama dia semakin menggetarkan hati. Mengapa agaknya? Sebab dah lah lapar, kemudian pula takut sebab makanan ni diracun, makanan ni tak boleh makan, dah takut dah.
Disebabkan seperti mana seseorang yang lapar, dia makan racun, mempercepatkan dia mati. Seperti mana dalam soalan fiqah, ulama ditanya seseorang yang sangat lapar, cuma ada air arak, boleh tak dia minum? Ulama berfatwa jangan. Kerana bila dia minum, menambah kelaparannya lagi. Seorang yang haus, ada arak saja, boleh tak dia minum? Kalau boleh bertahan, disebabkan kalau dia minum makin menambah kehausannya. Ulama kita ditanya lagi, boleh tak katak itu dijadikan ubat sakit lah? Lalu ulama berfatwa jangan, disebabkan akan menambah sakitnya lagi. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, boleh tak arak ini dijadikan satu perawatan lah untuk penyembuhan? Nabi kata tidak ada manfaatnya merawat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tapi sebahagian pada perubatan ada guna disebut daripada sesuatu yang bersalahan di sudut syarak. Bersalahan di sudut syarak. Kalau Islam dijaga pada hukum hakam, tapi agama lain di jalannya. Samsu tu banyak alkohol, sampai ke 20% alkohol, 25%. Itu bagi orang tak ada duit, dia nak mabuk, dia minum samsu. Waktu saya kecil-kecil pun dikatakan oleh orang Melayu, kalau sakit ni minum samsu sikit. Kalau sakit minum samsu. Lalu memang orang Melayu pergi cari kedai, beli samsu satu botol, minum sikit. Akhirnya jadi kaki minum. Itulah maksud dalam Islam, dia melarangnya. Jangan memulai. Dia memberi mudarat. Seseorang sakit jantung lalu dia minum, akhirnya jantung dia bengkak kerana tu. Ya, luar kita lihat dari segi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaturkan syariat kepada kita dengan sesuatu yang sungguh istimewa buat kehidupan kita. Lalu oleh kerana itulah kita mengatakan hanya Islam saja agama kita redha. Seperti mana Allah kita meredainya, dan kita redha Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, sehingga kita akan mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana juga kita baca radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambah ilmu kita, faham kita pada agama kita, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memberi hidayah, taufik dan juga inayah kepada kita, agar kita mengetahui kita semua sedang kembali kepada Allah dan bukan pergi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.